Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Kisah Seram Malaysia. Okey, untuk kali ini kita akan bercerita tentang kisah RNR, kawasan relax dan rehat itulah, yang berada di semua lubuk raya sekitar Malaysia ni. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik kepada kita semua, dan pemudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat ibu dan bapa kita. Jadi tanpa berlengah masa, marilah kita mulakan untuk kisah yang pertama. Baik, kita mulakan untuk kisah RNR yang pertama ini. Ini adalah kisah yang pertama. Jadi tajuk dia pun RNR pertama. Jadi kita mulakan. Hello Dino, malam ni on tak on? On lah. Apa pula tak on? Kata Dino. Kedengaran jawapan dari seorang di corong telefon. Remy tergelak diikuti oleh kawannya di hujung talian. Okey Remy, pukul 9 aku sampai rumah kau bro. Seraya panggilan ditamatkan, Remy mengeling ke arah jam dinding. Malam minggu, jam 7 malam. Suasana di luar sudah kelihatan semakin gelap. Kehadiran malam menghambat cahaya matahari yang semakin menghilang. Pandangan dari tingkat 15, kondominium Angel Resident di pinggir Bandaraya Kuala Lumpur amat cantik dan mengasyikkan. Kemilau cahaya lampu neon dan lampu jalan yang bergemelapan kelihatan seakan-akan satu tempo yang teratur dan mempesona mata yang memandangnya. Remy turun dari treadmill kepenatan. Setelah 20 minit dia berlari-lari anak di atas treadmill tersebut. Dia menyeka peluh yang berjejeran turun di dahinya dan memasuki mata. Pandangannya dihalakan ke arah luar kondominium, lebih tepat lagi ke arah jalan raya yang bersimpang siur dipenuhi dengan kenderaan yang membawa penumpang ke arah tujuan masing-masing. Sedang asyik dengan pemandangan itu, fikirannya hanyut ke masa lampau. 10 tahun dahulu dia memulakan kehidupan mencari rezeki di kota raya, berbekalkan hasil duit jualan getah sekerap tak seberapa milik maknya yang dicuri. Dia melarikan diri dari kampungnya yang terletak di utara tanah air. Pagi dini hari dia menumpang lori barang untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Melarikan diri dari bebelan ayah dan maknya. Dulu namanya bukan Remy. Nama yang diberi oleh ibu bapanya ialah Abdul Rahim. Nama Remy lebih sesuai pada Remy pada mulanya ibarat rusa masuk kampung. Telatah dan gelagat manusia penghuni bandaraya tersebut diperhatikannya. Apa tidaknya, semasa di kampung, dia hanyalah mendengar ragam cerita dari kawan-kawan yang pernah menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Itu pun nasib baik ada televisyen. Tak payah dia berimajinasi sangat mengenai keadaan di ibu negara Malaysia tersebut. Tapi itu dulu. Ibarat kata Allah bisa tegal biasa, semuanya telah menjadi asam garam kehidupannya di kota besar tersebut. Jadi Remy yang pada mulanya tiada apa-apa, kini sudah jadi apa yang tiada. Semuanya ada. Dalam usia baru menjejakkan ke usia 32 tahun, dia bertuah tergolong dalam kelompok yang berjaya, memiliki segala yang diidamkan oleh pemuda seusia dengannya. Nasib Remy berubah apabila dia berjumpa dengan Syahir, kawan sekampung yang telah lama mendahulunya keluar merantau ke Kuala Lumpur. Syahirlah yang mula memperkenalkan setiap ceruk Kuala Lumpur kepada Remy. Boleh dikatakan Remy amat merasa terhutang budi kepada Syahir. Lebih-lebih lagi, Syahirlah juga yang mula-mula menariknya masuk dan menceburkan diri dalam perniagaan. Syahir yang dulunya sengkit seperti di kampung kelihatan agak berjaya sekarang. Rumahnya besar dan mempunyai beberapa buah kereta mewah.
Remy teruja untuk mengikuti jejak langkah Syahir atau sekurang-kurangnya mempunyai pendapatan menyara diri sendiri di kota raya tersebut. Dan pada mulanya, Remy sekadar budak suruhan saja di dalam perniagaan Syahir, bermula dengan tugas penghantaran barang dari pejabat ke lokasi yang ditetapkan. Setelah diperkenalkan selok-belok Kuala Lumpur oleh Syahir, Remy sedikit demi sedikit berusaha untuk lebih mahir dengan tugas menghantarannya. Jika difikirkan secara logik, upah yang diterimanya agak lumayan berbanding dengan tugas penghantarannya. Jika tiada barang untuk dihantar, Remy hanya melepak atau membongkang tidur di rumah. Lama-kelamaan timbul pertanyaan di benak kepalanya berkenaan dengan barang apakah yang setiap kali dihantarnya itu. Adalah sekali Remy meluahkan pertanyaan kepada Syahir, tetapi Syahir hanya menjawab Remy tidak perlu ambil tahu dan hanya perlu menumpukan diri dengan tugas penghantarannya. Remy akur dan meneruskan tugasan penghantarannya sehinggalah pada suatu hari berlaku satu kejadian yang menghancurkan kepercayaan yang selama ini terpahat pada Syahir. Nak dijadikan cerita, pada hari tersebut Remy baru sahaja selesai tugas penghantaran dan dalam perjalanan pulang ke rumah sewanya. Dan sampai sahaja di persimpangan lampu isyarat, dia melihat kawannya Baha yang melakukan tugas penghantaran ditahan kereta peroda polis. Remy melihat Baha digari dan ditolak masuk ke dalam kereta peronda. Remy tergamam. Dia terus memecut motosikalnya pulang ke rumah. Dia tertanya-tanya, apakah yang menyebabkan kawannya dicekuk polis? Sebentar kemudian, dia menerima panggilan telefon dari salah seorang penghantar barang menyatakan bahawa barang yang mereka hantar selama ini rupanya dadah dan Baha menjadi orang pertama yang tertangkap. Jadi Remy telah sedar betapa selama ini dia telah diperdaya oleh Syahir untuk mengedar dadah. Remy tekad untuk pergi bersemuka dengan Syahir. Dia menunggu motosikalnya menuju ke rumah kawan sekampungnya tersebut. Tapi Syahir sememangnya pandai dalam bermain kata-kata. Kemarahan Remy sedikit demi sedikit reda. Alasan yang diberikan oleh Syahir mudah saja. Semuanya pasal duit bro, pasal duit. Bagi Syahir, jika seorang nak hidup mewah dan mendapat apa yang diidamkan di kota raya ini, dia perlulah membayar dengan harga yang mahal. Rezeki tidak akan datang bergolek, tambahnya. Pokoknya, jangan memilih kerja walaupun sudah jelas hukumnya salah di sisi undang-undang dan haram di sisi agama. Remy termakan pujukan Syahir. Syahir cuma menasihatkannya agar lebih berhati-hati saja. Lama-kelamaan, Remy sudah melupakan insiden yang berlaku pada Baha. Lagipun, Remy telah diberikan tugas yang lebih lumayan dari sebelumnya. Hari demi hari, kemewahan yang dikecapi membawa semakin hanyut di lembah dosa. Pusat hiburan malam, perempuan bersilih ganti dan minuman keras menjadi rutin hariannya. Dia kini memiliki kereta dan kondominium mewah hasil perniagaannya. Keluarga di kampung sudah lama dilupakan. Pendek kata, keluarganya sudah tiada dalam sejarah hidup Remy. Keluarganya juga tiada pula berusaha untuk mencari Remy di mana-mana. Lamunannya tiba-tiba terhenti. Remy bergegas mencapai tuala untuk mandi dan menyegarkan badannya setelah peluhnya kering. Dia perlu siap mandi dan mengemas pakaiannya sebelum kawannya sampai. Dan sambil bersiul, dia menuju ke bilik mandi dengan hati yang senang. Pemanduan pada malam minggu itu agak lancar walaupun terdapat banyak kenderaan di kiri dan kanan jalan. Remy dan 3 orang rakan seperniagaannya pada malam itu berkereta menuju ke pusat hiburan terkenal. Perjalanan jauh tidaklah membosankan. Mereka memilih untuk berkongsi kenderaan supaya mudah untuk mereka berkomunikasi. Sepanjang perjalanan, diselang-selikan dengan gelak ketawa. Ada sahaja topik yang keluar dari mulut masing-masing, terutamanya Ben, Izzat dan Remy. Dino yang memandu kereta sekali-kala menyampuk, manakala kebanyakan masa dia hanya menumpukan perhatian pada pemanduannya. Dan sudah kerap kali mereka berhibur dan menghabiskan wang dengan berjudi dan bertaruh di pusat peranginan.
Kerap kali jugalah mereka pulang dengan hampa dan kecewa akibat kalah dalam pertaruhan. Namun itu tidak penting bagi mereka. Apa yang penting, mereka perlu berhibur setelah penat bekerja dan mencari wang. Kereta yang dipandu mula memasuki terowong. Apabila mereka melepasi pintu terowong, tiba-tiba mata mereka semua diterpa oleh satu sinaran cahaya yang amat terang dan menyilaukan. Remy memejamkan mata dan menyilangkan tangan ke mukanya. Silauan cahaya dan yang memeritkan mata itu bertahan seketika sebelum hilang dan kembali gelap. Remy membuka matanya setelah sedar. Keadaan kembali seperti sedia kala. Namun, selepas membuka matanya, Remy kaget dan terpinga-pinga. Dia terperasan sesuatu yang pelik di persekitarannya. Dan pada masa itu, dia sedar yang dia sebenarnya sedang berdiri di tepi lebuh raya. Dia menggosok-gosokkan matanya untuk memastikan perkara tersebut. Tidak cukup dengan itu, pipinya ditampar dan dicubit beberapa kali. Aduh, sakit akibat cubitan dan tamparan yang dilakukannya. Mulutnya menyumpah seranah dirinya akibat kebodohannya menyakiti diri sendiri. Dia mencari kawan-kawannya yang bersama-sama di dalam kereta tadi. Namun Remy hampa. Tiada kelibat mereka di mana-mana dan di semua arah. Remy meraba poket seluarnya dan mengeluarkan telefon bimbit. Setelah melihat di skrin telefonnya, dia hampa kerana tiada liputan rangkaian. Dia melepaskan keluhan hampa sambil menyimpan semula telefonnya di poket. Fikirnya hanya satu, ini mesti kerja prank oleh kawan-kawannya dan tinggalkan dia di tepi jalan lebuh raya tersebut. Remy cuma berharap agar kawan-kawannya muncul dan mengambilnya kembali. Remy memerhatikan sekeliling lebuh raya. Semuanya seperti lebuh raya biasa yang diterangi dengan cahaya lampu jalan bagi beberapa meter. Namun setelah seketika, dia terperasan akan sesuatu perkara. Setelah 20 minit dia berjalan di tepi lebuh raya tersebut, dia pelik yang melalui jalan itu amat berlainan sekali dengan lebuh raya selalunya tidak putus-putus dilalui oleh kenderaan pelbagai jenis. Persoalan tersebut dibiarkan tanpa jawapan. Dia meneruskan perjalanan menelusuri tepian lebuh raya itu. Setelah beberapa minit Remy berjalan, dia melihat satu papan tanda menyatakan terdapat R&R atau persinggahan pada 500 meter di hadapan. Remy kembali bersemangat untuk melangkah. Dia melajukan langkah kakinya dengan berlari-lari anak. Sehinggalah beberapa ketika kemudian dia sampai ke pintu keluar dari lebuh raya ke tempat rehat tersebut. Remy menghela nafas kelegaan dan berhenti seketika menghilangkan lelah. Dia melihat ada beberapa kenderaan di dalam kawasan meletak kenderaan R&R tersebut. Lantas dia memanjangkan leher mencari kereta kawannya. Namun di jauh kejauhan dia perasan kereta kawannya diletakkan di hadapan deretan kedai berdasarkan nombor plat yang biasa dilihat Remy. Remy tersenyum puas. Kali ni aku pula prank korang, katanya. Separuh berbisik. Remy melangkah masuk ke dalam R&R tersebut. Namun beberapa langkah dia berjalan, dia dipanggil oleh seorang lelaki tua. "Wahai anak muda, kesini nak," ujar orang tua itu. Remy berhenti melangkah. Dia memusingkan badan dan ke arah orang tua itu. Orang tua itu lebih kurang baya atuknya di kampung dan berjanggut, berpakaian baju putih pagoda, berkain pelikat dan memakai ketayap. Remy bertanya, siapakah gerangan orang tua itu? Namun orang tua itu hanya tersenyum. Reaksi orang tua itu amat menjengkelkan Remy. Tanpa menghiraukan orang tua itu, dia berjalan semula menuju ke arah kereta kawannya. Dan tiba-tiba lengannya direnggut dan badannya ditarik ke belakang. Orang tua itu lantas memeluk badan Remy dari arah belakang dan memintanya bertenang. "Nak, tempat kau bukan di sini. Belum masanya lagi kau berhenti," katanya. Kata orang tua itu. Remy meronta cuba melepaskan diri, namun pelukan dan genggaman orang tua itu amat kuat dan tidak sepadan dengan bentuk badannya yang kurus. Remy menjerit, "Lepaskan aku! Orang tua, aku nak jumpa kawan aku." Namun orang tua itu hanya mendiamkan diri dan terus memeluknya. Sehinggalah
Ketika kemudian Remy telah menenangkan dirinya dan berhenti meronta, orang tua itu memusingkan badan Remy berhadapan dengannya. Dia memegang kedua-dua bahu Remy dan bersuara, "Anak muda, kamu tidak boleh berhenti di sini. Kamu masih ada lagi baki perjalananmu yang perlu kamu habiskan dengan baik dan sempurna." Remy terdiam. "Tapi kawan-kawan aku macam mana?" tanya Remy. "Biarkan kawan-kawanmu. Mereka sudah sampai ke perhentian." Jawapan dari orang tua itu semakin mengelirukan dan membingungkan Remy. Tapi tanpa sempat Remy bertanya dengan lebih lanjut, sekali lagi matanya terasa perit, diterkam kemasukan cahaya yang amat terang yang datang entah dari mana. Terdengar hingar-bingar suara dari beberapa orang berpakaian putih. Remy cuba membuka mata tapi terasa pedih dan sakit. Seluruh tubuh badannya kebas dan sakit-sakit. Badannya dipenuhi dengan wayar dan tiup yang berselirat. Dia cuba untuk menggerakkan kakinya namun tidak mampu. Hanya kesakitan yang mencengkam tubuh badannya dirasakan buat masa itu. Pesakit dah sedar," kata salah seorang dari mereka. Seseorang menghampiri katil dan bertanyakan namanya. Setelah seketika termenung, dengan tergagap-gagap dia memberitahu namanya. Orang tersebut juga bertanyakan adakah Remy sedar mana dia sekarang. Remy cuma menggelengkan kepalanya kebingungan. Dan tanpa banyak soal, orang tersebut menyatakan bahawa Remy dan kawan-kawannya terlibat dalam satu kemalangan sebelum masuk ke terowong dan dia adalah doktor yang merawatnya. Doktor tersebut juga memaklumkan bahawa ketiga-tiga orang kawan Remy terkorban dalam kemalangan tersebut. Remy pula telah koma selama lebih 1 minggu. Remy terdiam, terkesima mendengar penjelasan doktor itu, dan Remy dihadapkan ke mahkamah setelah pulih dari kecederaannya. Di dalam kereta yang dinaikinya bersama kawan-kawannya terdapat sejumlah kecil dadah yang dibawa oleh kawannya untuk kegunaan sendiri, dan pihak polis menemui beberapa paket serbuk dikenal pasti dadah di dalam beg pakaian salah seorang dari mereka. Setelah dibicarakan, Remy dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun atas kesalahan pengedaran dadah. Setahun kemudian, di dalam penjara, Remy telah didedahkan dengan asas-asas agama yang telah lama ditinggalkannya. Dia mula menyesali kesilapannya yang lalu. Dia mengikuti setiap kelas dan pengajian Al-Quran oleh ustaz dan guru yang mengajar. Remy berasa amat bertuah masih diberi peluang oleh Allah SWT untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang diredainya. Seketika dia termenung tentang mimpinya semasa berada dalam koma. Orang tua di NR tu menyatakan perjalanannya masih berbaki dan perlu disempurnakan. Pagi sebelumnya, di dalam satu majlis usrah di kalangan banduan senasib dengan dia mendengar ustaz membacakan satu hadis yang Remy rasakan ada kaitan dengan peristiwa yang berlaku padanya. Remy membandingkan isi pengajaran ustaz dan pesanan orang tua semasa dia di dalam koma. Perjalanannya masih berbaki dan perlu diisi dengan amalan baik dan yang diredai oleh Allah. Kini Remy sedar akan kesilapannya sebelum ini dan berusaha untuk memohon keampunan dan mempersiapkan dirinya menuju ke RNR atau perhentian pertama itu. Dia sedar semua manusia dan makhluk ciptaannya akan kembali pada Allah satu hari nanti. Remy sudah menyedarinya, kita pula bagaimana? Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kubur ialah tempat persinggahan yang pertama yang di alam akhirat. Jika seseorang terselamat dari azabnya, maka urusan selepas itu lebih mudah baginya, dan jika dia tidak terselamat daripada azabnya, maka urusannya selepas itu akan lebih sukar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi marilah kita sama-sama bermuhasabah diri, menghitung dan mencongak amalan dan kekhilafan yang dilakukan secara sedar atau tidak. Tidak timbulkan persoalan tentang apa yang kita kumpulkan selama ini adakah mencukupi untuk kehidupan abadi di sana nanti. Tepuk dada, tanya iman. Wallahu alam.
Baik, untuk kisah yang kedua, tajuk dia ialah RNR Maran Pahang. Okey, kita mulakan kisah ini. Kisah ini berkaitan dengan sebuah hentian rehat dan rawat atau lebih dikenali sebagai RNR yang berada di Maran Pahang. RNR Maran ini terletak di kilometer 173.6 lebuh raya Pantai Timur. RNR Maran ini sama je macam RNR yang lain, cuma bila hari dah semakin gelap menuju ke malam, RNR Maran ini bagi aku macam tak wujud. Sebabnya tak ramai yang berhenti di situ. Yang ada pun hanya geng-geng lori saja, dan itu pun tak ramai. Ceritanya bermula Nisa dan temannya dalam perjalanan pulang ke kampung halaman di Kuantan, Pahang. Perjalanan dari ibu kota ke Kuala Lumpur mengambil masa 4 jam untuk sampai ke Kuantan melalui lebuh raya Pantai Timur. Mereka berdua pulang ke kampung selepas habis waktu bekerja. Kira-kira pukul 6 petang, mereka berdua keluar dari ibu kota jam 7.30 malam selepas solat maghrib. Keadaan trafik petang itu agak ramai juga sebab masih ramai lagi yang baru habis kerja dengan jalan jam yang tiada kesudahan. Lebih kurang 2 jam perjalanan dari Kuala Lumpur, mereka decide berhenti di sebuah RNR iaitu RNR Maran untuk membuang apa yang patut serta menunaikan solat isyak. RNR itu agak sunyi dan lengang kerana ramai memilih untuk berhenti di RNR Temeloh dan juga RNR Gambang. Nisa bertanya pada kawannya, "Weh, kenapa kau tak berhenti ke RNR Temeloh je tadi? Sini dah sunyi, tak macam RNR lain." Rakannya memberitahu yang dia sudah terlepas pandang dan akan RNR Temeloh itu dan baru perasan selepas melihat ada petrol pump bersebelahan dengan RNR Temeloh. Nisa pun mengiyakan saja lalu kata, "Aku nak pergi toilet kejap lah. Lepas tu aku nak solat isyak. Kau tak nak solat sekali ke, Nisa?" Rakannya hanya mengangguk sahaja dan berkata, "Aku period lah. Aku tunggu kat dalam kereta ya." Nisa pun terus menuju ke toilet dan surau untuk menunaikan solat. Ketika sedang masuk ke surau, dia ternampak ada seorang nenek tua bertelekung duduk di sebelah hujung surau itu. Nisa bertanya, "Nenek dah solat? Kalau belum, mari kita solat sekali." Nenek berkata, "Tak apa Cu solatlah dulu. Nenek sakit kaki ni." Kejap lagi nenek solat, "Ya Cu," sambil tersenyum sinis memandang Nisa. Nisa mengabaikan nenek itu lalu mendirikan solat. Dan ketika solat, Nisa terdengar nenek itu berkata, "Tolong nenek Cu, nenek sakit lah." Lalu bau busuk yang amat sangat menyingkap seluruh surau tersebut. Baunya hanya Allah saja yang tahu betapa busuknya. Nisa terasa nak termuntah, lalu mempercepatkan solat sambil beristighfar di dalam hati agar dijauhkan dengan bala bencana dan hasutan syaitan. Selepas salam terakhir, Nisa diberi cepat-cepat pandang ke belakang untuk melihat nenek tadi. Ternyata di belakangnya tiada seorang pun dan telekung yang digunakan nenek tadi cantik je terletak dekat tempatnya. Dia berasa seram sejuk lalu berdoa dan meninggalkan ruang surau itu. Dalam perjalanan menuju ke kereta, dia sekali lagi ternampak nenek tadi bangun di sebuah kerusi berhampiran dengan surau itu. Nisa pun datang menghampiri nenek tadi. Dia bertanya, "Nek, tadi bukan nenek ke dalam surau tadi?" Nenek pun berkata, "Ya Cu, tadi nenek keluar waktu Cu solat tadi sebab panas." "Cu ni dari mana nak ke mana malam-malam macam ni?" "Oh, saya dari KL Nek, nak balik kampung dekat Kuantan." Rakannya dalam kereta berkata, "Lamanya lah Minah ni solat, takkanlah tak siap-siap lagi." Rakannya keluar mencari Nisa, lalu ternampak Nisa duduk di sebuah kerusi sambil mulutnya sedang berbicara dengan seseorang. Dan kawannya ni pelik lah. Dia cakap dengan siapa tu? Bukan ada orang pun dari situ menghampiri Nisa sambil berkata, "Oi Minah, kau cakap dengan siapa tu?" Nisa hanya terdiam dan terus berbicara tanpa mengedahkan kawannya. Kawannya pelik lalu menepuk bahu Nisa. Barulah Nisa tersentak oleh tepukan kawannya itu. Kawannya pun berkata, "Kau cakap dengan siapa ni? Aduh Nisa, kau janganlah macam ni. Kat sini dah lah gelap." Nisa berkata,
Ada nenek depan aku ni, aku borak dengan dia lah. Kau tak perasan ke? Sedangkan tiada orang pun depannya. Kawannya membalas, dah. Jom masuk kereta. Jauh lagi perjalanan ni, sambil menarik tangan Lisa lalu menoreh ke belakang. Dan memang dia dapati tak ada sesiapa pun guys kat situ. Masuknya mereka berdua ke dalam kereta, kawannya terus menghidupkan enjin kenderaan dan meninggalkan kawasan R&R tersebut. Dan baru hendak menyusur keluar dari pekarangan R&R itu, kawannya tersebut terkejut selepas melihat sekujur tubuh tua yang sedang bertingkik di atas sebuah pokok sambil memandang tepat ke arahnya. Sedangkan Nisa tak nampak pun kewujudan makhluk itu. Nisa yang berasa aneh akan kelakuan kawannya itu berkata, kenapa kau ni? Asal kau ketar ni? Kawannya mengindahkan pertanyaan dari Nisa lalu ditekan pedal minyak meninggalkan kawasan-kawasan rehat tersebut. Nisa dalam keadaan panik terus bertanya, kenapa kau ni? Kenapa buat laju sangat? Kawannya memberitahu yang dia ternampak nenek tua dengan mata yang merah memandang tepat ke arahnya. Nisa terus diam seribu bahasa selepas apa yang kawannya memberitahu dia sebentar tadi. Dan dalam hatinya membisik, habis yang aku cakap tadi dengan nenek mana? Bau busuk dalam surau tadi datang dari mana? Soalnya di dalam hati. Sesampai mereka di Kuantan, kedua-dua mereka disambut oleh ibu bapa masing-masing. Nisa menceritakan kepada orang tuanya apa yang terjadi semasa perjalanan mereka ke sini. Ibu bapanya beristighfar panjang sambil memesan, lain kali jangan balik lewat malam. Selepas hampir 4 jam perjalanan, Nisa terasa mengantuk dan meletakkan kepalanya di atas bantal sofa rumahnya. Sedang dalam melayan mata, Nisa terdengar akan suara yang meminta tolong. Tolong. Suaranya mirip suara nenek yang ditemui di R&R tadi. Cu, tolong nenek cu, nenek sakit, sambil diikuti dengan gelak ketawa. Nisa terkejut lalu menjerit, pergi, jangan kacau aku. Secara tak langsung mengejutkan kedua orang tuanya. Ayah tahu akan ada sesuatu yang tidak kena. Diambil air mineral lalu dibacakan sesuatu dan disapu ke muka anaknya. Selepas keadaan sedikit tenang, Nisa memberitahu yang dia terdengar suara meminta tolong. Ibunya berkata, Dah, jangan fikir lagi lah. Ibu dah pesan dah sebelum ni, jangan balik malam, bahaya kan. Malam ni Nisa tidur dengan ibu. Esok ayah bawa pergi jumpa ustaz untuk berubat. Dan keesokan harinya, selepas siap berubat dengan seorang ustaz tu berkata yang makhluk tu sukakan anaknya untuk dijadikan teman. Ustaz tu memberikan sebotol air yang telah diruqyahkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Nisa agar nenek tua itu tidak datang lagi. Aku rasa aku stop sampai sinilah ceritanya, sebab cerita dia nanti panjang sangat. Jadi apa-apa macam mana dengan kisah kedua ni? Okey tak? Harap anda enjoy lah. Jadi apa-apa kita sambung dengan kisah ketiga. Kisah yang ketiga ni tajuk dia tertinggal di R&R. Kejadian ni berlaku pada tahun 2016. Aku ni orang Kedah yang menetap dekat Selangor. Jadi satu hari tu aku dengan dua orang kawan baik aku yang bernama Asha dan Farah, yang ni cerita nama dari reka bergegas nak balik kampung selepas mendapat panggilan dari ibu aku yang tok wan aku meninggal. Diorang ni nak ikut kononnya sebab takut aku drive seorang diri. Jadi bagus lah punya kawan kan. Bukan senang dapat kawan macam tu. Sepanjang hampir 4 jam perjalanan, semuanya berjalan baik-baik saja. Sampailah si Asha ni dengan baik hatinya pi bacakan cerita seram yang dia baca dalam textbook. Dah lah, masa tu jam dah menunjukkan angka 2 pagi. Beremang jugalah aku dengan Farah. Weh Hani, aku nak terpipis dah ni, nak terkencing lah maksudnya. Berhenti sat mana-mana, kata Farah sambil tepuk bahu aku berkali-kali. Takutlah tu kan. Apa benda lah kau ni Farah, entah-entah dia orang ni reka cerita je. Aku kalau jumpa tu ni, aku sedekah Al-Fatihah je weh. Kata dia. Asha dengan yakinnya menggelakkan si Farah yang duduk dekat kerusi belakang.
Alah kau Syah, cakap besar, nanti benda tu sengih kat kau, baru kau tahu. Farah membidas. Aku pula selesa diam je lah sambil mata cari papan tanda stesen minyak atau R&R berdekatan. Dan Alhamdulillah jugalah nampak dari jauh cahaya lampu samar-samar satu R&R ni. Waktu ni kami masih tak masuk Kedah lagi ya. Kampung aku dekat Baling. Kalau hampa dapat tahu, dapat teka, aku sedekah tepuk je. Kita kami masuk ke dalam R&R tu. Lampunya jangan cakap lah, dah macam hidup segan mati tak mahu. Aku fikir positif je. Mungkin sebab kami balik bukan hari cuti, sebab itulah lampu tak semua hidup. Aku parkingkan kereta berdekatan dengan lampu di kotak parking yang paling cerah. Takut weh, dah tentulah tempat tu gelap kan. Hani, kau tak nak ikut ke? Soal si Farah. Aku kiling kepala beberapa kali lalu menjawab, tak apalah, tak rasa macam nak membuang pun. Jomlah Farah, aku teman kau. Aku sakit perut pula ni, Asha bersuara. Sambil-sambil tu aku keluarkan telefon, lepas tu mula tekan ikon FB yang dah beberapa hari tak buka. Aku hanya jeling sekilas bila pintu kereta ditutup. Nampaklah si Asha dengan Farah berjalan seiringan ke arah tandas itu. Tengah khusyuk baca update terbaru kawan-kawan sekerja dari zaman sekolah dulu, pintu kereta dibuka kembali. Aku ingat. Aku angkat kepala pandang Asha dan Farah yang masuk ke dalam kereta. Tapi kali ni Asha ambil tempat di kerusi bahagian belakang, jadi Farah terus duduk di kerusi sebelah aku. Perjalanan diteruskan semula dengan aku dengan si Farah bersembang tentang hal peribadi masing-masing. Tapi yang peliknya, si Asha senyap je, langsung tak buka mulut, hanya duduk dan pandang peha sendiri di kerusi bahagian belakang. Padahal dialah yang paling murai sekali antara kami. Tapi tak apalah, aku positif lagi. Mungkin dia penat bekerja dan nak berehat sekejap, memandangkan dah waktu biasa bagi kami bertiga berlayar di alam mimpi menunggu si Prince Charming yang tak mahu munculkan diri. Tak sampai 30 minit perjalanan selepas berhenti di R&R tadi, tiba-tiba bau busuk yang sangatlah semacam menerpa ke hidung aku. Aku hidup lagi sekali nak cuba kenal pasti bau ni. Tegak berdiri askar tegak bulu roma bila dapat cam bau busuk tu. Bau kemenyan yang tersangatlah kuat menerpa dari bau aku. Aku pandang Farah sekilas. Tengok dia punya muka pun dah lain macam. Maknanya dia pun bau jugalah apa yang aku bau tu. Jadi kami berdua-dua sama-sama berpandangan seketika. Bolehlah pandang sekejap sebab atas jalan tu hanya beberapa biji kereta je yang ada. Jalan lengang dari sunyi, tak macam hari perayaan. Mata aku liarkan pandang cermin belakang. Astaghfirullahalazim. Apabila aku tengok Asha yang ayu bertudung dah bertukar jadi pocong yang penuh dengan tanah merah. Kain pun macam dah mereput, nak menangis rasa. Mungkin Farah perasan betapa pucatnya muka aku waktu tu. Terus Farah bertanya, Hani, kau kenapa? Soal Farah. Suara dia pun dah cemas. Aku tak mampu dah nak buka mulut bagi tahu ada hantu bungkus dekat belakang. Hanya mampu bagi signal mata je dekat tempat duduk belakang. Farah terus pusing kepala dan pandang tempat duduk belakang. Tak sampai 2 saat dia terus pandang ke depan balik. Muka dia pun dah seangkatan dengan aku. Rasanya waktu tu nak menjerit, tak mampu, nak menangis pun takut. Akhirnya aku baca ayat kursi tanpa suara. Hanya mulut terkumat kamit baca. Aku jeling sekali lagi cermin pandang belakang. Ada lagi. Kali ni tengah pandang lurus ke depan. Sempat bertentangan mata dengan aku pula tu. Waktu tu memang rasa betul-betul nak menangis. Dengan bau yang kuat menempa ke dalam hidung, aku terus gagahkan anak tekak untuk keluarkan suara juga. Allahu la ilah. Farah dekat sebelah turut ikut aku baca tanpa suara. Setelah setengah surah aku baca, bau tadi perlahan-lahan hilang. Aku pandang cermin belakang sekali lagi. Hati mula dicentik dengan rasa lega apabila benda tu dah tak ada. Tapi tak sempat nak lega sepenuhnya. Tiba-tiba si Farah menjerit sekuat hati sambil rapatkan separuh badannya ke arah aku yang tengah bawa kereta sambil mata pandang cermin tingkap tempat duduknya. Aku pandang sama. Allah!
Terjerit kecil aku bila nampak benda tu dekat luar tingkap seiring dengan kereta aku yang tengah bergerak dalam 100 km sejam tu, sambil badannya mula berpaling perlahan-lahan ke arah tingkap kereta aku. Aku pandang jalan semula, nak pastikan tak ada kereta depan kami sebelum jeling sekilas tingkap tu lagi. Terlihatlah satu rupa yang sangat hodoh, muka bernanah dengan kapas masih menutupi lubang hidung dan bibing yang pucat teramat. Aku terus buka mulut sekali lagi. Kali ini aku hentam je baca surah yang aku tahu. Air mata dah mula bertakung dek kerana ketakutan yang teramat sangat. Tapak tangan dah berpeluh. Tiba-tiba kedengaran helai tahu yang kuat. Sebelum ini ianya perlahan-lahan hilang ditiup angin, sama seperti benda tu tadi. Farah terus tenyanya mata dan mula teresak-esak. Tangan dia menggigil. Dah lah, benda tu dah hilang. Sekarang ni mana Aisyah? Aisyah kat mana sebenarnya? Cuba telefon Aisyah tu cepat. Aku cuba menenangkan Farah walaupun aku sendiri bagai nak pitam waktu tu. Baru je Farah nak buka beg tangannya, telefon aku berdering terlebih dahulu. Nama Aisyah terpapar di skrin. Tak tunggu arahan, Farah terus jawabkan untuk aku. Woi, datang sini cepat. Padahal apa hal aku call tak dapat dari tadi. Asyik masuk voicemail je. Cepat weh, aku takut ni. Tandas ni creepy gila weh. Ada pocong singgah dekat aku masa aku tengah betulkan tudung dekat depan cermin. Tak sempat si Farah nak buka mulut, Aisyah dah terjah terlebih dahulu. Suara Aisyah pun macam nak menangis satu. Jadi betul-betul pula apa yang si Farah ni cakap. Barulah tahu yang si Aisyah dah tertinggal dekat RNR tadi tu. Allahu Akbar, patutlah. Cuma cepat-cepat membuangnya. Akhirnya sekali lagi aku dengan Farah pun terpaksa berpatah balik ke RNR tu untuk ambil Aisyah yang tengah tunggu dekat dengan divider jalan tak jauh dari RNR tu. Itu pun lepas kami mainkan ayat Al-Quran dari phone. Takut punya pasal. Jadi pengajarannya, janganlah kita suka bercakap besar ya anak-anak sekalian. Orang yang cakap kena, orang yang tak bercakap pun kena tempias sekali. Jadi berakhirlah cerita kita untuk kali ini, kisah seram Malaysia. Dan saya harap sangat-sangat yang anda semua enjoy dengan cerita ni. Jadi akhir kata, pada anda semua yang sudi like, tinggalkan komen yang bernas, yang baik untuk saya pertingkatkan channel saya ni, yang sudi tinggalkan like, korang semua memang awesome. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan cuba lebih bagi yang lebih baik, cuba memperbaiki cara penyampaian saya. Yalah, kita kan budak baru, newbie lagi. Jadi harapkan sokongan anda semua. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.